Puan-puan, hijrah ini adalah satu peristiwa yang sangat besar berlaku dalam episod dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi satu ketetapan dalam pengembangan Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat bermula daripada ayat 72 sampai ayat 75. Begitu juga perihal hijrah ini diceritakan dalam surah An-Nahl, surah At-Taubah, surah Ali Imran, dan dalam beberapa tempat yang lain termasuk dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal bermula daripada ayat 72. Saya tak baca semua ayat, sampai satu ayat saja sebagai intipati ataupun permulaan perbicaraan kita ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang telah beriman lalu berhijrah, berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka pada jalan Allah, dan mereka yang memberi perlindungan dan tempat tinggal, mereka itulah pembantu bagi sebahagian yang lain, sebahagian membantu sebahagian yang lain. Dan ada pun mereka yang tidak berhijrah, maka tidaklah menjadi bebanan ke atas engkau wahai Muhammad, atau tanggungjawab ke atas engkau wahai Muhammad, sehinggalah mereka berhijrah. Dan sekiranya ada di antara mereka yang meminta pertolongan, wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasr, kalau mereka minta bantuan, hendaklah kalian membantu mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, melainkan kalian sudah ada perjanjian antara satu dengan lain, sama ada perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafirin atau di sebaliknya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui setiap sesuatu, ataupun Tuhan yang memerhatikan setiap sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini dan ayat berikutnya dan sampailah ayat penutup, ada satu tempat Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah yang digelar sebagai, ataupun mereka itulah yang selayaknya dinobat sebagai orang yang beriman. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarat dengan pengajaran. Kita tahu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menegakkan agama Islam di Mekah. Nabi mengajak kaum musyrikin supaya beriman. Penduduk musyrikin di Mekah ini, mereka bukanlah satu kaum yang terasing daripada cerita nabi-nabi, cerita rasul-rasul. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi bertanggungjawab untuk membetulkan kaum mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah, yaitu Allah, mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti kebanyakan orang Mekah, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apa tugas Nabi ini? Tugas Nabi ini adalah untuk mengajak mereka kepada Allah, menyucikan mereka daripada karat jahiliyah, mengajarkan mereka Al-Quran atau Alkitab, dan mengajarkan mereka erti berkaitan dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun kebijaksanaan. Ada ulama tafsir bahawa yang hikmah itu membawa maksud adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi ini diutus, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka dalam kesesatan.
Jadi Nabi datang, kenalkan mereka kepada Allah. Nabi datang, keluarkan mereka daripada kara jahiliyah. Nabi datang, mengajarkan mereka Alkitab, iaitu Al-Quran. Mengajar mereka pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bumi Mekah ini adalah bumi yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Kita semua tahu, Allah bagi tahu dekat malaikat, suruh letakkan asas Kaabah di Masjidil Haram di Mekah, letak asas. Dan bumi Mekah ini tidak lesu daripada dikunjungi daripada para malaikat. Dan bumi Mekah ini kebanyakan Nabi dan Rasul telah pun singgah. Itu kehebatan bumi Mekah. Jadi dalam riwayat, dalam cerita sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Mekah itu sudah sekian lama mengetahui cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang datang duduk mengembangkan ajaran Islam di bumi Mekah. Kalau tanya Abu Jahal, ada tak Abu Jahal kenal atau tidak Nabi Ibrahim? Mustahil dia tak kenal. Tanya Abu Lahab, dia kenal tak Nabi Ismail tu siapa? Mustahil dia tak kenal. Kesemua mereka kenal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tetapi mereka tak beriman. Tak beriman. Yang Kaabah tu, apa Kaabah tu siapa yang buat? Bukan Abu Lahab, Abu Jahal yang buat. Tegang-tegang dia tahu Kaabah. Kalau tanya ke Abu Jahal, Abu Jahal, Kaabah ni siapa buat? Dia tahu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail buat. Siapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Kedua-dua mereka adalah Nabi yang utus oleh Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Habis sekarang keliling Kaabah, kalau tak berhala buat apa? Jadi Abu Jahal bukan tak tahu. Allah Ta'ala beritahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya dekat kafir Quraisy kat Mekah tu, tanya kat mereka, siapa jadikan langit, siapa jadikan bumi? Mereka akan jawab, Allah yang jadikan. La yaqulunna Allah. Habis kenapa kalian sembah berhala? Liqarribuna ila Allahi zulfa. Dia sudah jadi cari jalan singkat. Jalan singkat. Jadikan berhala-berhala ini sebagai perantara. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan nak bawa ajaran agama baru. Nabi Muhammad nak ingatkan balik mereka. Sehingga ayat-ayat Al-Quran turun di Mekah dan di Madinah, ada di antaranya yang agak serupa dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Contohnya Taurat, Injil, Zabur, Asfarul Anbiya. Kitab-kitab ini sebahagiannya ada cerita yang Allah Ta'ala ceritakan, beritakan mengenai perihal Nabi-Nabi dan Rasul. Dan sebahagian cerita yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur, Asfarul Anbiya ada dalam Al-Quran. Jadi tak jauh beza pun. Cuma keengganan, degil. Rasa mereka lah betul. Muhammad ini datang daripada keluarga pengembala, jadi orang susah. Kalau betul nak ada seorang Nabi, seorang Rasul, kenapa Tuhan tu perlu hantar Rasul, hantar Nabi? Allah Ta'ala tak boleh turun sendiri ke cakap dengan kita, suruh beriman? Ataupun hantar saja malaikat untuk berbicara dengan kita? Kebongkakan, keras hati. Jadi semua ni Nabi tanggung. Nabi sabar. Itu yang Nabi dalam 5 tahun, 6 tahun Nabi cuba bentuk kekuatan melalui beberapa orang sahabat. Itu yang berlakunya dakwah sirriyah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi secara sembunyi. Slow-slow Nabi buka mulut, perlahan-lahan Nabi buka mulut. Bila sudah turun ayat mu'andir ashiratakal aqrabin, Muhammad berilah dakwah secara terbuka. Itu Nabi mula buat dakwah secara terbuka. Nabi pergi ke Mekah, Nabi panggil mereka kepada Allah, menyembah Tuhan yang satu. Mulalah ancaman, mulalah tekanan, mulalah pemulauan, mulalah segala macam konspirasi dan kesakitan yang terpaksa ditanggung oleh para sahabat, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Kerja yang benar ini bukan kerja yang mudah, kerja yang susah. Sebab bukan senang nak tukar orang yang dah perangai tak baik ni. The bad habit never die. Kalau you ada tabiat tak baik, sampai mati susah nak ubah. Itu yang berlaku pada kaum Quraisy, kafir Quraisy yang tidak mahu berubah. Dia rasa dia dah comfort, dia rasa dia selesa dah sembah berhala. Dia rasa selesa dah perempuan itu dijadikan sebagai gundik. Dia rasa selesa dah minum arak. Dia rasa selesa dah mengenaya, menyakiti orang susah, riba dan sebagainya. Dia rasa selesa lah. So bila Nabi Muhammad datang bawa ajaran, perempuan itu tak boleh begitu dilayan. Anak perempuan tidak boleh dibunuh. Tuhan itu mesti satu. Kembali balik Mekah ni.
Kaabah ni Nabi Ibrahim AS tinggalkan apa? Liyutahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bersihkan kota Mekah tu daripada sebarang unsur-unsur syirik, unsur-unsur jahiliyah. Supaya orang yang datang buat haji, dia tahu bumi Mekah tu bumi akidah, bumi yang mengenalkan mereka pada Sang Pencipta. Itu Nabi Muhammad nak kenalkan balik. Tapi bukan mudah. Sudah lama kan, sudah berkarat. Orang kita pun kadang-kadang nak betulkan bukan senang. Kalau sudah ada benda-benda yang dalam kehidupan dia nak betulkan balik, dia pakai sipir dia. Kau makan garam dulu ke? Kau makan garam dulu. Orang makan nasi, kau makan garam. Benda yang benar itu dia tak kira umur. Kalau tak kira lah you umur 70 tahun ke, siapa saja you ketua pengarah ke, apa saja jawatan dan pangkat, kalau salah lah. It's not related at all for your position, for your age. Kalau salah. Bukan kata disebabkan you umur banyak, pangkat besar, salah you buat boleh jadi betul. Betul tak? Sama, sipirnya sama. Salah itu salah. Al-haqqu haqqu ma yuqal. Kebenaran itu adalah kebenaran. So Nabi Muhammad SAW tidak boleh disebabkan Abu Jahal, Abu Lahab itu bapak-bapak saudara Nabi, biarkan ajalah, apa salahnya, tak ada. Nabi kena betulkan sebab ini perintah Tuhan. Jadi Nabi berusaha 13 tahun. Awal-awal Nabi buat kerja senyap-senyap. Lepas tu Nabi buka dakwah secara terbuka. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat surah-surah yang turun di Mekah, surah-surah turun di Mekah membicarakan perihal dakwah, perihal mengajak manusia kepada Allah, akhlak, hubungan sesama manusia, jangan menindas, cari kebenaran, gunakan hati sanubari, cari yang perkara yang betul itu apa, baik itu apa. Jadi sangat mudah untuk difahami. Kalau surah-surah Mekkiyah ni ayat dia pendek-pendek aja. Yasin tu surah Mekah, turun di Mekah. Surah kat ujung-ujung ni 28, 29, 30 juzuk ni kebanyakannya Mekkiyah. Ya. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, termasuklah hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Pendek-pendek ayat tu. Wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa was samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. So ayat dia pendek, tetapi balaghah dia, bahasa dia, sastra dia sangat tinggi. Orang Arab Mekah dia boleh faham. Sebab orang Arab Mekah juga dia bergelumang dengan sastra, bergelumang dengan adab. Bahasa adab ni maksudnya bahasa sastra yang tinggi. Berbeza di Madinah. Di Madinah banyak membentuk prinsip-prinsip hidup sebab dia sudah menjadi sebuah negara yang Nabi mesti letakkan contoh asas. Jauh beza. So orang Arab ni, Arab Quraisy susah nak terima. Dia tuduh Al-Quran ini sihir, Al-Quran ini ciptaan Muhammad. Saya pun bila baca mana satu tuduhan dia orang, kejap dia tuduh Muhammad ini gila, kejap tuduh Muhammad ini tukang sihir, kejap tuduh Nabi Muhammad ini tukang syair. Diorang pun tak sepakat nak tuduh Muhammad itu apa. Betul tak? Dia pun confused. Kejap sihir, tak, gila kot, tak, apa ni, tukar tilik kot, tak, mana satu? Hello, mana satu? You sama-sama pun tak sepakat nak tuduh Nabi Muhammad apa. Sebab tuduhan yang tidak berasas. Susah. So asal boleh nak dituduh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu peristiwa, bila Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabat dalam satu majlis, datang kafir Quraisy, datang kat Nabi SAW. Ketika itu bulan tengah purnama, tengah penuh. Jadi yang datang tu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada geng-geng ni datang, disepakati datang jumpa Nabi SAW. Bila dia tanya, asalnya dia nak tanya soalan lain, tapi bila tengok bulan tengah penuh, mereka pun cabar Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kalau betul engkau Rasul, engkau Nabi, kau belah bulan tu sekarang, tengok, belah kasih dua. Nabi Muhammad kata, baik, sebelum aku belah, deal dulu. Kita nak deal. Apa deal dia?
Kalau boleh aku belah, kalaulah aku boleh belah bulan ini, adakah kalian akan beriman dengan apa yang aku ajar? Okey, deal. Kalau betul engkau boleh belah, kami akan beriman dengan kau wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun angkat tangan, Nabi tunjuk macam ni, terbelah bumi. Mereka semua tengok, terbelalak mata, mulut semua tenganga tengok, menyaksikan dengan penuh kewarasan. Sejenak kemudian bulan itu dia bercantum balik. Lalu Nabi pun tanya, sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Kalian taklah beriman sebab aku telah membuktikan mukjizat aku. Apa mereka jawab? Benarlah wahai Muhammad, engkau ni tukang sihir. Kalau tanda tu tanda juga, tak berubah juga. So ini semua Nabi terpaksa hadapi. Surah Al-Ikhlas contoh. Surah Al-Ikhlas ni turun di Mekah, bukan turun di Madinah, turun di Mekah. Surah Al-Ikhlas ni datang sekumpulan orang daripada yang tak beriman ini, Majusi, Yahudi, kafir Quraisy yang menyembah berhala, semua dipakat datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Hari ni kita tanya satu soalan ke Muhammad, Muhammad mesti terduduk punya, Muhammad tak boleh jawab. Mereka pakat-pakat satu soalan tanya Muhammad mesti terduduk punya. Datang, ya Muhammad, Nabi Muhammad kata, ya, akhbirna min ayyi syai'in suni'a rabbuk. Muhammad, bagi tahu aku Tuhan kau itu dijadikan daripada apa? Tuhan kau dijadikan daripada apa? Amin zahabinhu, amin fiddatinhu, amin nuhasinhu, amin khashabinhu. Tuhan kau ni adakah dijadikan daripada emas, atau dijadikan daripada perak, atau dijadikan daripada gangsa, atau dijadikan daripada kayu? Dari apa Tuhan engkau dijadikan wahai Muhammad? Nabi Muhammad tak jawab. Tak jawab. Nabi Muhammad tunggu wahyu turun. Sejurus daripada soalan itu wahyu turun. Jibril sampaikan wahyu, beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maksudnya? Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Siapa yang cakap satu? Kalau ada satu mesti ada dua. Kalau tunggal ada dua tak? So dia ahad. Kalau nak kata satu, ayat tu kena bunyi Qul huwallahu wahid. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, baru satu. Tapi kalau ahad, tunggal. Wahid, satu. Qul huwallahu ahad, maksudnya katakan wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Allahu samad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. So ayat itu jawab kepada Yahudi, betul? Ada Nasrani, golongan Nasrani yang kata Allah itu Tuhan mereka. Yahudi pun sama juga. Allah beritahu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab Nasrani kata Isa itu anak Allah, Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Manakala penyembah-penyembah dari kalangan Majusi pula menyembah berhala, menyembah api dan berhala. Jadi surah Al-Ikhlas jawab kepada Yahudi, jawab kepada Nasrani, jawab kepada Majusi, jawab kepada kafir Quraisy, komplit walaupun pendek. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia sudah jawab keseluruhan persoalan yang ditimbulkan oleh kafir Quraisy. Sebab itu kalau siapa-siapa yang faham surah Ikhlas, dia tak bincang dah kalimah Allah boleh pakai tak boleh pakai kat gereja. Kau sendiri tak faham, sebab itu kau pun confused. Apa salahnya yang cakap Pak Lebay? Ini untuk dakwah. Tanya kat Pak Lebay tu, berapa ramai kau dah Islam kan? Dalam suasana kita nak ajar orang masih Islam susah, kau pula nak kata boleh guna kalimah Allah. So it should be problem. Kita yang kena menjelaskan apa yang sebenarnya terkandung di sebalik kalimah Allah.
Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Ma'idah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal allamul ghuyub. Allah tanya kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, engkau kau beritahu kepada pengikut engkau supaya jadikan engkau dan ibu engkau dua Tuhan selain aku. Nabi Isa jawab, subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan. Kalau benar aku berkata demikian, mesti engkau tahu. Sebab engkaulah Tuhan yang tahu apa yang ada dalam diri aku. Aku ni tak tahu apa pun apa yang dalam diri engkau. Innaka antal allamul ghuyub. Engkaulah Tuhan yang segala sesuatu, engkaulah Tuhan yang mengetahui akan segala sesuatu perkara gaib. Siapa yang beritahu? Nabi Isa beritahu. Mustahil aku suruh buat sembah aku. Mustahil suruh sembah ibu aku. Dua-dua ayat ni pun dah clear dah. Kata tak boleh kalimah Allah itu dia mesti dilihat sebagai dari sudut pandang yang suci, tidak boleh dicemari, jadi tanggungjawab orang Islam. So saya sebut ni bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak membetulkan masyarakat kafir Quraisy, bukan Islam. Di kala itulah Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir berhadapan dengan musibah. Ibu dia Sumayyah mati dibunuh, ayah dia Yasir mati dibunuh. Ramai sahabat-sahabat termasuk Bilal bin Rabah diseksa, dan ramai lagi yang berhadapan dengan pelbagai tekanan. Masa itulah Nabi Muhammad SAW mengantar sekumpulan sahabat pergi ke Habasyah. Tapi hantar, pergi tengok. Sebab di Habasyah ini fa inna fiha malikun adilun atau malikun adilun la yazlimu fihi ahad. Pergilah ke Habasyah, di situ ada seorang raja. Raja dia tidak menzalimi sesiapa, malahan dia adalah seorang yang sangat adil. First trip dalam 20 orang. Lepas tu second trip dalam 100 orang. Yang second trip, rombongan kedua, rombongan itu diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang jadi ketua dalam rombongan tersebut. Bila tengok sekumpulan sahabat telah pun berhijrah pergi ke Habasyah dan mereka duduk di situ, pembesar-pembesar kafir Quraisy ni mula rasa sesuatu yang tidak selesa. Sebab mereka khawatir nanti Ja'far dan juga pengikut-pengikut Muhammad akan kembangkan agama mereka di Habasyah, dan Habasyah akan dipengaruhi Islam. Nanti Habasyah pula akan memusuhi Mekah. Untuk itu pembesar Mekah mengantar Amr bin As atau Abu Musa al-Ash'ari dan beberapa pembesar yang lain yang petah berbicara dengan hadiah yang lumayan untuk memujuk Raja Najasyi, iaitu raja di Habasyah, untuk kembalikan kaum muslimin ke Mekah. Jadi datanglah Abu Musa al-Ash'ari dengan hadiah dan disembahkan pada sultan, pada raja. Dia kata, wahai tuanku, patut datang, kami datang ni bawa hadiah daripada Mekah sebagai tanda salam, nak jaga diplomasi antara Mekah dan Habasyah. Cuma tuanku, kami ada hajat besar kami bawa. Raja Najasyi tanya, ya apa hajat tu? Boleh tak tuanku pulangkan balik orang Mekah yang datang ke negara tuanku? Raja Najasyi ni tanya, apa pasal? Kenapa kau nak bawa balik? Mereka ni semua pemberontak di negara kami tuanku. Mereka ni semua pengganas, tidak boleh dibiarkan. Nanti mereka akan memberontak di negara tuanku. Raja Najasyi bila dengar perkara tu, Raja Najasyi jadi susah hati lah. Kalau saya pun di tempat Raja Najasyi, saya akan kata, negara saya dah aman damai, apa perlu aku izinkan sekumpulan manusia akan membawa kepada porak-poranda? Kalau macam tu Raja Najasyi kata, ambillah bawa balik. Pada masa tu Ja'far tampil ke hadapan, mohon dia dibela. Kata, wahai raja, kami datang ke negara engkau setelah Muhammad beritahu kau adalah seorang raja yang adil lagi bijaksana, tidak akan kau zalimi siapa-siapa. Habis kenapa kamu lari daripada Mekah datang ke negaraku? Kerana kami disakiti. Kenapa kamu disakiti? Kami disakiti kerana kami ikut ajaran Muhammad. Raja Najasyi kata, kamu disakiti. Apa ajaran Muhammad yang sampai kamu disakiti oleh penduduk Mekah? Muhammad mengajar kami supaya menyembah Tuhan yang satu. Dulu kami menyembah banyak Tuhan.
kunna qauman na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kul maita wa na'til fawahish fa atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amarna alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa amarna an nasil raham wa amarna alla na'kula illa mimma dhubiha bi dzikri bismillah wa amarna alla na'tiyal fawahish. Dulu wahai tuanku, kami ni sembah berhala, berbilang-bilang berhala. Datang Muhammad suruh kami sembah Tuhan yang satu dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apapun Tuhan itu. Keduanya kami disuruh makan binatang yang hanya, dulu kami makan bangkai. Muhammad datang, kalau nak makan binatang itu hendaklah disembelih dengan sebut nama Allah, bukan dengan sebut nama-nama berhala, nenek moyang dan sebagainya. Dulu kami merupakan kaum yang memutuskan silaturahim, bergaduh antara satu sama lain. Datang Muhammad suruh kami bersaudara, suruh kami jaga hubungan silaturahim. Kadang-kadang pergaduhan ini cucu cicit ujungnya tak tahu kenapa nenek moyang dia bergaduh. Yang keempat, dulu kami suka melakukan perkara keji, anak perempuan dibunuh, perempuan dijadikan sebagai gundik, yang kuat menindas yang lemah. Datang Muhammad kata no, kena ada sifat ihsan, tak boleh. So inilah ajaran Muhammad, kata Ja'far bin Abi Talib. Ajaran Muhammad yang kami amalkan sehingga kami disakiti. Raja Najasyi kata, kalau begitu ajaran Muhammad yang kalian terima ini tidak jauh bezanya dengan ajaran yang diajar oleh Nabi Isa. Ya benar tuanku, di dalam Al-Quran juga bila Allah turunkan wahyu ada membicarakan perihal Nabi Isa. Lagilah dia rasa seronok. Siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi kata dengan Ja'far, dekat sikit dengan aku lagi. Apa ayat-ayat itu? Maka Ja'far bin Abi Talib pun membacakan ayat daripada surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Sampai habis. Sampai habis kisah Maryam dibaca. Oh, Raja Najasyi jadi seronok. Dia kata, kalau begini aku takkan serahkan kamu kepada pembesar, pada wakil-wakil daripada Mekah yang datang. Raja Najasyi panggil, ke sini kamu, ambil hadiah-hadiah ni, bawa balik Mekah. Aku takkan serahkan seorang pun daripada pengikut Muhammad yang akan datang ke negara aku. Itu hebatnya ajaran Islam. Bawa ke mana-mana pun orang akan terpegun, orang akan tertarik, orang akan rasa menarik, indah, cantiknya agama Islam ini. So 4 prinsip. Saya fikir balik, macam mana Ja'far bin Abi Talib dia boleh simpulkan ajaran Islam ni dalam 4 perkara. Sembah Allah, kemuncak sembah Allah, makan yang halal, ketiganya jaga silaturahim, yang keempat jangan buat perkara keji. Simple aja. Cuba tulis dalam kehidupan kita ni, mana satu kita ikut? Sembah Allah tak? Sembah. Sembah Allah tak? Sembah. Tak boleh syirik kepada Allah? Boleh. Tak syirik kepada Allah. Tapi sejauh mana kita kenal Allah, sejauh mana hubungan kita dengan Allah, how you feel the exist of Allah subhanahu wa ta'ala. Minta maaf saya, macam mana you dapat rasakan hadirnya Tuhan dalam hidup you? Macam mana you feel? You dah rasa atau tidak? Di agama ini, kepercayaan pada Tuhan ini tak boleh nenek moyang. Macam mana you tahu Tuhan ada? Memang kami turun-temurunnya orang Islam. That is not answer. Macam mana you tahu beriman? Saya tahu Allah tu wujud, Ustaz. Saya dah yakin Allah tu wujud. Saya dapat merasakan Allah wujud. That is your good Muslim. You ada tahu Tuhan tu ada. Kalau orang tanya siapa Tuhan awak? Allah. Macam mana you tahu? Memang syllabus macam tu. Apa punya soalan Ustaz tanya ni? You keluar jalan tu, you dapat rasa tak Tuhan tu ada? You tengok pokok bunga, tengok langit, tengok hujan, tengok pokok bunga, tengok buah-buahan. Bila nak makan nasi, you rasa tak Tuhan tu ada? You rasa Tuhan tu ada? God conscious. Ada tak? Sebab itu Nabi sebut, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia benar-benar beriman. Tidak akan menipu seorang menipu itu kalau dia benar-benar beriman.
Nama Islam tapi mencuri, nama Islam membohong, nama Islam mengadu domba, nama Islam menikam kawan, berebut nak jadi jawatankuasa surau, nama Islam. Sebab you tak rasa God conscious tu tak ada, sembang. Tapi kalau tak, mustahil orang Islam. Itu yang pertama, God conscious. Awal-awal lagi ulama sebut awaludin ma'rifatullah. Awal-awal sekali kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah, kenal Allah. Kenal Allah tu sampai lunyai kita kenal Allah. Napas kita, kerdipan mata kita, denyupan jantung, semua membahasakan adanya Tuhan. Tak ada satu pun benda yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Mulut saya bercakap, setiap tutur bahasa saya dengan izin Tuhan. Tuhan boleh stop saya bercakap bila-bila masa, tuan-tuan. Saya yakin, benda tu kena yakin. You are nothing. You mesti rasakan saya ni tak ada apa-apa. Saya ni dimiliki secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya, isteri saya, hidup saya, mati saya, makan saya, minum saya, tidur saya, bangun saya, semua dalam takdir Allah. So you tak boleh berpisah. Baru you rasa hebatnya Tuhan. Pergi mana-mana Tuhan akan protect. Itu yang Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Tuan-tuan, mereka berdua, Abu Bakar dengan Rasulullah dalam Gua Thur. Gua Thur ni tak besar. Dua-dua tak boleh duduk, dua-dua tak boleh bangun, dua-dua tak boleh baring. Kena seorang duduk, seorang baring. Itu aja muat Gua Thur. Sebab itu Abu Bakar kata, bila kafir Quraisy sudah sampai dekat depan muka Gua Thur, Abu Bakar kata, Ya Rasulullah, lau ahaduhum raka'u lara'auna. Kalau ada salah seorang di antara mereka yang rukuk, iaitu tunduk tengok apa dalam gua, nescaya mereka akan nampak kita. Tunduk pun Tuhan tak izin mereka. Tulang belakang tu Tuhan tak bagi tunduk, tuan-tuan. Punya Allah nak jaga Nabi Muhammad dengan Rasulullah SAW. Masa itulah Abu Bakar beritahu kepada Rasulullah SAW, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Itu mukaddimah dia. Kalau kalian tak tolong agama Allah, Allah tahu macam mana nak jaga agama dia. Allah tahu macam mana nak jaga agama dia. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak boleh bantu agama Allah, never mind. Allah know how to protect his religion. Kalau kalian tak boleh tolong, tak apa, Allah jaga. Jangan kita rasa kita yang jaga agama Allah. Allah tahu macam mana jaga agama dia. Ya. Itu ketika mana Abu Bakar dengan Rasulullah diusir keluar daripada Mekah. Ketika mereka berdua berada dalam Gua Thur, salah seorang beritahu pada seorang lain. Abu Bakar beritahu pada Rasulullah mengenai gundah gulananya dia melihat kafir Quraisy sudah dekat dengan muka Gua Thur. Dia Allah Ta'ala beritahu, Nabi SAW beritahu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan susah hati, Allah bersama. Maka dirasakan adanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Selagi mana you buat benda baik, selagi mana you berada dalam rasa betul, Allah bersama you. Don't worry. Tak ada orang pun tak apa. Saya buat benda baik ni tak tunggu majority atau minority. Betul tak? Kenapa awak ikut dia? Ramai ikut dia ustaz. Belum tentu dia betul. Kenapa awak tak ikut yang ni? Sebab tak ramai. Belum tentu dia salah. Ramai dan sedikit ni bukan indikator betul salah, tuan-tuan. Betul tak? Boleh jadi orang tu betul tapi pengikut dia sikit. Boleh jadi orang ni salah, pengikut dia ramai. Sebab kerja syaitan ialah afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Kerja dia memperhiaskan pada pandangan manusia benda buruk tu nampak cantik. He will try to convince you. Dia akan sudaya upaya usaha benda buruk tu nampak cantik. So tuan-tuan, peristiwa hijrah Nabi SAW terpaksa lalui semua episod-episod ini. Pertama, kenal pada Allah, ingat Allah. Ja'far jawab dengan begitu mudah, simple jawab, tapi it's very deep. Nak faham. Berapa ramai di antara kita habis kitab-kitab berkaitan dengan akidah, belajar akidah, usuluddin, for example.
untuk merasakan God conscious tadilah, dan saya dapat hidup dalam suasana Tuhan tu sentiasa adil kan, dalam semua benda saya tengok kan, angin, pokok, semua tu saya dapat melihat Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu kan, tengok fikir. Sebab itu orang yang berfikir mengenai kebesaran Allah lebih baik daripada sesatu minit, satu saat atau 1 minit berfikir secara mendalam mengenai kehebatan, keunikan, keluarbiasaan ciptaan-ciptaan Tuhan ini, lebih baik daripada 1000 rakaat sunat. Ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. So itu yang pertama. Yang keduanya, dulu kami ni putus silaturahim, bergaduh, berasakkan antara satu sama lain. Datang Muhammad kata, kenapa you all gaduh? Apa pasal? Saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Hari ini orang kita bergaduh atas nama politik, atas nama parti, atas nama nak gebuk kuasa. Kata kat orang ni, kata kat orang ni, kata kat orang ni. Ini dah mula dah hari ni penamaan calon. Tak tahu apa nak jadi. Wallahul musta'an. Tanggung sendirilah besok dekat akhirat kalau kau buat terpasal-pasal. So not that easy. Cuba tengoklah orang Islam berpecah berapa kumpulan. Saya pun tak faham. Sebab nak kuasa je pasal. Manusia kan memang macam itulah. Rosaknya manusia, mak saya kata selalu ada 3 ter. Harta, tahta, wanita. Ada tahta, dulu senang nak jumpa, ajak ngopi, nak sembang. Tak ada kuasa, kawan pun boleh hilang. Bila kita jumpa dia, ingatkan kita nak projek. Ada kawan-kawan bila nak jumpa, oh minta maaf busy, kau ingat aku kelapar sangat, kau punya duit, kau punya projek, kau ingat aku datang nak minta projek. So sometimes hilang sahabat, hilang kawan. So sebab dia ada tahta, dia rasa dia punya group tu dah lain. Yang keduanya, harta. Harta bila ada jawatan, ada pangkat jawatan, mula dikaburi dengan harta, wang, ringgit. Kan? Yang ketiga adalah wanita. Pun itu juga menjadi musibah. Bila ada pangkat, jawatan, ada duit, yang ketiga yang rosakkan kau adalah perempuan. Ya. Saya ada pengalaman pergi ceramah di Singapura ni. Kadang-kadang di Singapura ni, menteri agama atau menteri yang datang ke majlis-majlis tertentu, ada dia orang kawan buat dekat expo, dia orang buat seminar kekeluargaan, ramailah beribu orang Singapura datang. Saya salah seorang yang berceramah. Menteri datang, tak ada kompang, tak ada bunga mangga, tak ada kapet merah. Orang tunggu, 2 orang tunggu dekat parking, bawa menteri masuk dalam. Ini kemah, ini makanan, ada 3, 4, ni ada mi, ada karipap apa semua. Ini ada pinggan polistrin, itu cawan polistrin. You can have it yourself. Ambil, cedok sendiri makan. Tak ada orang serve tuan-tuan. Ambil, tolong kan. Siap tanya dekat pegawai khas, setiausaha politik, menteri nak makan apa. Ambilkan boreh kata orang. Patut you yang serve I, bukan I serve you. Tapi kita ada budaya kita hormatlah, pemimpin kita hormat itu aja. Tapi dari satu sudut yang lain, saya tengok ada negara-negara dia tak ada dah elemen-elemen seremoni-seremoni yang begitu. Datang seperti orang biasa, you serve tu masyarakat kan. Saya pergi seminar dekat UK baru ni pun sama juga. Seminar, kalau kita kat Malaysia seminar, kita akan uruskan makan, minum, hotel. Pergi sana seminar, dia bagi tahu hotel ada kat situ, booking sendiri. Makan, restoran kat tepi tu kau pergi makan sendiri. Habis tea break ni, masa berhenti untuk rehat, tea break, makan apa? Dia tunjuk corner tu, dia sediakan air panas, dia sediakan kopi, dia sediakan susu, ada biskut. Tak ada nasi lemak, lontong pakai, tak ada. So okay, baik. So itu yang kedua. Kita nak bergaduh untuk apa? Kita nak bermusuh untuk apa? Kita nak bercakap untuk apa? Jangankan kat luar, adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga. So persaudaraan ini kan, jangan pernah bergaduh dengan jiran. Jiran saya itu teruk ustaz, kucing datang berak depan rumah saya. Dah, itu jadi punca pula. Kucing, binatang, nak macam mana? Yang keduanya, orang tu tanam pokok mangga, pokok daun dia tu jatuh ke rumah kita, terbang, kita sapu-sapu, buang balik ke rumah orang.
Sebab daun tu kau punya, pandai-pandai terbang ke rumah aku. Dah jadi macam muka, dah jadi tak berapa ngam. Ada jiran dia buat kenduri kahwin anak, jiran dia tak jemput tau. Putus. Yang ni semua agak-agak masuk syurga tadi. Sebab kucing bergaduh putus saudara, sebab pokok pisang, pokok mangga, daun, ayam. Orang bergaduh sebab benda lain, benda yang lebih besar. Ini kita bergaduh sebab benda-benda. Jadi jiran. So kita pun tak tahu kenapa kita bergaduh. Adik-beradik ada yang bergaduh, kan, tak bertegur siapa dah bertahun-tahun. Dalam gaduh tu boleh pula sebut, kau bukan abang aku bukan adik kau. Boleh pula tu kita bersumpah serapah. Aku mati kau jangan datang, kau mati aku tak datang. Macam Siti Nurhaliza tuan-tuan. Rosak tuan-tuan ni macam Siti Nurhaliza. Yang ketiga, kita Nabi SAW mengajar manusia untuk meninggalkan perkara keji. Perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tak elok, termasuklah rasuahnya, mencuginya, berbohong, menipu, menyebarkan berita palsu, mengadu domba. Semua ini tak boleh. Dikala kita ni tak tahu apa nasib kita lepas mati, syurga atau neraka, kita pula rajin kumpul benda-benda yang namanya benda-benda yang dosa kering. Macam mana kita nak tebus besok? Macam mana kita nak betulkan besok? Tak sempat besok nak minta maaf dengan orang. So sebab itu ada seorang lelaki ni, Nabi kan duduk dengan sahabat-sahabat, ada satu cerita kan, seorang lelaki yang masuk syurga ni. Ada sekali Nabi duduk dengan para sahabat, duduk tengah beri tazkirah, tiba-tiba ada seorang lelaki lalu. Masa lelaki itu lalu, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, sebentar lagi akan ada ahli syurga lalu di tepi ini. Sahabat tengok, wish, besok Nabi sebut lagi, lusa Nabi sebut lagi. 3 hari turut-turut Nabi sebut ahli syurga. Jadi sahabat jadi apa? Jadi syurga, ahli syurga. Ish, tak boleh jadi ni. Kena tengoklah. Aku yang duduk dengan Nabi dah bertahun-tahun, Nabi tak pernah sebut kita ni ahli syurga, dia tu ahli syurga. Baik aku pergi tengok apa amalan dia. Jadi pergilah sahabat ikut lelaki ni, minta tompang duduk rumah dia 3 hari. Yang lelaki tu pun bagi. Dia tompang duduk rumah orang tu 3 hari semata-mata nak tahu apa amalan dia. Dia tengok malam orang ni qiyamul lail banyak mana, baca Quran banyak mana, zikir banyak mana, dia ngintai tengok. Sebab dia nak tiru, dia pun jadi ahli syurga juga. Sampai satu tahap, hari ketiga dia kata, ish, tengok lebih kurang sama je amalan dia dengan amal aku, tak ada apa beza, tak ada apa yang lebih pun. Dia pun jumpa lelaki ni, dia kata, saudara, aku tumpang tidur rumah kau ni sebab, saya tumpang tidur rumah awak ni sebab saya nak tahu apa amalan awak ni. Kenapa? Sebab Nabi kata awak ni ahli syurga. Saya kata tak ada apa. Sekali saya tengok tak ada apa pun amalan awak daripada amalan saya. Macam sama je. Ada tak apa-apa amalan yang awak buat yang saya tak tahu? Tak ada apa. Tak ada apa pun. Saya pun biasa macam saudara juga. Tapi mesti ada something. Mesti ada sesuatu. Share lah dengan saya apa amalan awak. Cuma lelaki yang Nabi sebut ahli syurga ni, dia kata gini, cuma setiap hari sebelum saya tidur, saya akan maafkan semua orang yang ada pernah salah dengan saya. Sebelum tidur, halo Kak Ja, boleh? Yang main putu kawan lagi makin, kan? Aku cari kau, tunggu kau ke akhirat, siap kau, aku tak halal kan? Kalau nak kira tak halal, banyak benda kita akan tuntut orang boleh tuntut dengan kita. So dia kata, saya maafkan sebelum tidur. Ya Allah, hari ni, sebelum ni, ya Allah, aku maafkan semua yang ada salah dengan aku. Semoga mereka juga terbuka hati untuk maafkan aku. Tidur Kak Ja, besok kalau mati syurga. Daripada Kak Ja mati tak ngam dengan menantu, tak ngam dengan ipar duai, tak ngam dengan mak mertua. Apa benda, sampai bila nak selesai, tak selesai masalah. Saya pun selalu bagi tahu dekat kawan-kawan, bagi tahu dekat anak-anak saya. So dia orang, saya kata sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Ada satu cerita dekat Damascus, saya belajar kat Jordan. So guru saya lah, guru saya cerita. Ya,
Guru saya cerita, dia kata dekat Damascus ni ada satu, Damascus ni bandar dia kan, di Damascus ni ada satu kawasan perumahan elit, kira macam Damansara, macam country hype macam tu lah kawasan orang kaya-kaya. Di situ ada satu masjid. Yang ceritakan benda tu adalah imam kat masjid tu. Imam kat masjid tu yang ceritakan. Pada satu hari imam tu mimpi, Rasul datang dalam mimpi dia dan beritahu dia satu berita. Dan minta lelaki iaitu imam ini sampaikan berita itu kepada si fulan bin si fulan, iaitu jemaah masjid tu juga. Terkejut imam tu, terjaga daripada tidur. Dia kata, ish, Nabi datang dalam mimpi, Nabi suruh aku sampaikan benda ni kepada si fulan bin si fulan. Okey, dia pun siang hari tu apa dia buat? Dia pergi ke rumah lelaki yang Nabi maksudkan. Pergi rumah orang tu, dia kata Assalamualaikum. Orang tu buka pintu, jemput masuk, dia bagi syai, minum apa semua air. Imam ni mulakan bicara, nak tanya dengan dia. Saya datang ni ada hajat, kata imam. Jadi tuan rumah kata, ya silakan imam. Malam tadi aku bermimpi, Rasul datang dalam mimpi aku. Rasulullah datang dalam mimpi, Rasulullah beritahu satu perkara, suruh aku sampaikan kepada saudara. Tapi saya tak nak sampaikan lagi, melainkan saudara beritahu apakah amalan saudara. Cangkuk macam tu pula. Bagi tahu je lah imam kan. Imam kata no, you kena bagi tahu apa amalan awak, baru saya akan bagi tahu. Tak ada apa bang, tak mesti ada something awak buat sehingga Nabi suruh sampaikan mesej ni pada awak. Tak ada apa, tak ada, awak kena bagi tahu saya. Mesti ada, kalau tak mustahil. Dia kata saya akan bagi tahu dengan satu syarat, imam jangan bagi tahu siapa-siapa sebab dia berkaitan dengan maruah saya, keluarga saya. Jadi imam tu pun janji. Dia pun cerita. Dia kata imam, saya berkahwin dengan wanita yang dipilih oleh ahli keluarga saya. Cukup 7 bulan, isteri saya melahirkan seorang anak yang sempurna sifatnya. 7 bulan ni biasa premature. Betul? 7 bulan biasanya baby tak cukup bulan, dinamakan sebagai premature baby. Biasa kena incubator. Tapi kalau dalam 7 bulan baby tu lahir sehat walafiat, kira baby tu bukan 7 bulan, dah 9 bulan. Jadi 7 bulan. Jadi maksudnya imam, isteri saya telah melakukan kesalahan atau telah terlanjur dengan lelaki lain sebelum berkahwin dengan saya. Dia masa kahwin dia sembunyikan perihal tersebut. Saya sekarang dalam dilema, sama ada saya nak terima anak dan isteri itu atau saya buat satu ketetapan. Saya boleh saja pulangkan perempuan ini dengan bayi ini ke rumah perempuan ini, dan saya boleh tuntut di mahkamah atas penipuan yang dilakukan oleh keluarga perempuan. Tapi saya fikir perkara itu akan memberi kesan kepada banyak pihak, keluarga perempuan itu, masa depan anak, masyarakat. Jadi saya buat satu keputusan. Keputusannya ialah pada pagi-pagi satu subuh tu, saya tekad untuk bawa baby ni ke masjid. Dia kata saya biarkan Imam Bilal azan dulu. Setelah azan, kamat. Bila kamat, saya pun balut bayi ini, saya bawa ke masjid. Bila kamat, saya bawa ke masjid. Saya tinggal dekat tangga masjid, kat sudut tepi tangga masjid, dan saya berdoa supaya baby ni tak nangis sampai selesai solat. Tinggal, dia pun solat. Selesai solat, imam selesai solat subuh, solat subuh. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bayi itu pun menangis. Semua bekerja. Keluar tengok, tapi dia tak keluar. Orang dah riuh-riuh kat luar, last sekali baru dia keluar. Dia keluar, dia kata, kenapa ni? Kenapa? Tak tahu, tak siapa tak tinggalkan anak dekat sini. Orang tu apa tak bertanggungjawab, tak kesian langsung. Mana dia kata. Ni babynya, ni babynya. Mari saya tengok. Oh, kesian, tak apa. Saya ambil, saya uruskan. Tak apa, biar, tak apa. Saya ambil, saya uruskan. Dia bawa balik ke rumah, dia bagi dekat mak dia balik. Jadi membesarlah bayi itu sebagai anak yang diambil di tepi masjid.
dikembalikan pada mak dia. Dia murnikan, dia sucikan maruah perempuan itu, dan dimaafkan isteri dia atas kesilapan yang telah berlaku, dan dibesarkan anak itu dengan sempurna. Itu saja dia buat. Tapi itulah benda paling besar. Sekarang imam bagi tahu saya apa yang Rasulullah beritahu, maka benarlah apa yang Nabi pesan. Nabi beritahu aku, sesungguhnya suruh sampaikan salam kepada engkau, dan Nabi beritahu engkau ni ahli syurga. Kerana memaafkan orang. Kalau benda yang besar macam tu lelaki tu boleh maafkan, benda tai kucing tadi, tak boleh maafkan. Betul tak? Ya, dunia ni luas, pemberian Tuhan luas, milik Allah itu luas, kekuasaan Allah luas. Jangan pernah rasa sempit dengan apa yang manusia buat. Rasalah keluasan yang ada pada genggaman Tuhan, ada pada Allah. Itu akan lebih menenangkan kita daripada kita fikir apa orang buat kat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara keji dan perkara mungkar. Yang keempat, kita disuruh makan makanan yang halal. Orang Islam bertanggungjawab untuk memastikan makanan yang dimakan itu adalah halal. Untuk makan makanan halal, orang Islam perlu terlibat dalam industri-industri produk-produk halal. Barulah dia akan equal, barulah dia akan jadi cantik. Jadi sebabkan Mekah dengan Madinah ni tak ada telekomunikasi, masa tu tak ada WhatsApp group. Jadi orang dekat Habasyah ni, orang kat Habasyah ni tak tahu apa yang berlaku di Mekah. Dengar cerita Mekah dah aman, jadi Ja'far dengan 100 orang kaum muslimin itu pergi. Baliklah, maksudnya balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tengok suasana tak aman lagi. Lalu mereka terpaksa berhadapan dengan seksaan yang berikutnya. Sehinggalah Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah. Dan Nabi berhijrah pada tahun ke-13. Nabi berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Sebahagiannya saya sebut dah, bila Nabi Muhammad bersembunyi di dalam Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq. Setelah 3 hari barulah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah. Tapi masa sebelum Nabi tinggalkan kota Mekah, Nabi atas unta, Nabi tengok ke arah Kaabah, ke arah Mekah. Nabi sebut begini. Ini namanya jati diri, cinta tanah air. Baginda sebut, laula akhrajuni ma kharajtu minki fa innaki ahabbul ardu ilayya. Kalaulah penduduk Mekah ini tidak mengusir aku tak akan keluar daripada engkau, kerana engkau adalah bumi yang paling aku kasihi. Allah Ta'ala beritahu, wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka aw liyaqtuluka aw yukhrijuk wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ingat kalau orang kafir itu merancang jahat ke atas Nabi Muhammad SAW dengan melantik pemuda-pemuda yang 11 pemuda mewakili 11 kabilah untuk tikam, untuk bunuh Nabi serentak. Pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala beri mesej kat Nabi suruh Nabi keluar. Ingat Muhammad, mereka merancang untuk penjarakan engkau, atau untuk membunuh engkau, atau untuk mengusir engkau. Mereka merancang, tak apa, aku merancang. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik Tuhan yang merancang. Biarlah orang nak rancang jahat ke atas kita, orang nak buat macam-macam. Dia lupa ada Tuhan yang merancang atas segala sesuatu. Macam mana ni kalau orang tu buat macam tu? Jangan takut, kita kan ada Allah. Rancangan dia hebat ke? Tuhan mesti ada rancangan lain. Betul tak? Ini kan sesempit-sempit sangat. Rasa lihat keluasan Tuhan. Dia Nabi Muhammad SAW sebut cinta pada tanah air. Nabi pun keluar. Nabi keluar, ada satu peristiwa yang jarang-jarang orang sebut dalam peristiwa hijrah. Dalam perjalanan Nabi nak sampai ke Madinah, bekalan makanan habis, minuman pun habis. Abu Bakar lapar, Rasulullah pun lapar. Rasulullah beritahu, "Hei Abu Bakar, dah lapar dah ni." "Yalah, saya pun lapar juga, wahai Rasulullah." "Tengoklah kot dalam perjalanan ada kemah-kemah kat mana-mana, kot ada rumah ke boleh singgah, kita minta makan, lapik perut." "Baik Rasulullah." Dalam perjalanan tu tiba-tiba nampak nun jauh dalam perjalanan ke Madinah ni, di tepi-tepi tu, di celah-celah gunung-gunung, ada kemah, beberapa kemah. Jadi Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, di hujung situ nampak ada kemah. Mungkin di situ kita boleh dapat bekalan untuk lapik perut. Ayo kita ke sana." Baik, Rasulullah dengan Abu Bakar pergilah ke kemah tu. Sampai dekat kemah tu,
Rasulullah dengan Abu Bakar beritahu, kami ni menuju ke Madinah. Tak bagi tahu aku ni Muhammad, aku ni Rasulullah, ini sahabat aku Abu Bakar, tak bagi tahu. Kami berdua ni daripada Mekah menuju ke Madinah. Siapa nama ibu? Tanya kat perempuan tu. Dia kata, ana Ummu Ma'bad. Perempuan tu kata, nama saya Ummu Ma'bad. Kira ada anak nama Ma'bad, dia tu Ummu Ma'bad. Jadi Rasulullah tanya dekat Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, hal indaki syai' lil iftar? Ada apa-apa tak untuk kami nak makan, untuk lapik perut? Ummu Ma'bad kata, tak ada. Aku tak ada apa-apa untuk beri kamu makan. Tak ada, semua licin habis. Kot-kot ada kambing ke kata Rasulullah, boleh kami perah susu dia? Tak ada, kambing semua Abu Ma'bad suami aku dah bawa pergi menggembala. Nanti petang baru balik. Jadi nampaknya tak adalah untuk apa-apa makan. Dikala Rasulullah tengok Abu Bakar tengok Rasulullah, tengok di ujung kemah Ummu Ma'bad ada seekor kambing yang sedang duduk. Jadi Rasulullah beritahu pada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, izinkan, boleh tak izinkan saya untuk perah susu daripada kambing yang ada, yang ditambat di ujung kemah? Ummu Ma'bad kata, tak boleh, tak boleh. Kenapa? Itu kambing sakit, berdiri pun tak larat. Sebab itu dia tinggal, yang lain semua suami saya bawa pergi gembala. Bolehlah Ummu Ma'bad. Tak boleh, kambing tu tunggu hari nak mati, kurus kering kambing tu, kau nak perah susu macam mana? Tolonglah Ummu Ma'bad, izinkanlah. Dia merayu. Lalas Ummu Ma'bad kata, yalah, kira nak sangat pergilah. Pergilah, malah cakap lah, pergilah. Rasulullah pergi dekat kambing tu. Rasulullah duduk, Rasulullah tepuk belakang kambing tu. Rasulullah sebut, ana Rasulullah. Nabi tepuk, ana Rasulullah. Bangun kambing tu, tegak kambing. Rasulullah pun pegang perut kambing tu, lalu jadi besar, menggelembung susu kambing tu jadi banyak. Masa tu Rasulullah beritahu ke Abu Bakar pergi ambil bejana. Bejana tu macam besin, macam mangkuk-mangkuk sup tu kan, pergi ambil. Jadi pergi minta Umar. Umar kata, kenapa nak perah susu? Nak pengsan Umar Ma'bad. Kambing yang nak mati tengok perah susu apa? Tapi betul, dia tegak berdiri, perut dia dah ada susu. Jadi berlarilah Abu Bakar pergi ambil mangkuk, bagi dekat Rasulullah. Rasulullah pun perah sampai penuh mangkuk tu. Rasulullah pun bagi kat Abu Bakar minum. Rasulullah bagi Abu Bakar minum. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, minumlah. Abu Bakar kata, takkan saya minum. Rasulullah minum lah. Tak, kamu minum. Tak Rasulullah, wahai Abu Bakar, kamu minum dulu. Dua benda. Pertama sekali, yang Rasulullah beri itu bukan orang lain, bapa mertua dia. Betul kan? Bapa mertua dia. Maksudnya menantu ni, you nak makan, kalau ayah ada kat rumah, bapa mertua ada kat rumah, suruh dia makan dulu. Ini adab. Tanya je, abang dah makan? Belum. Nanti suruh abang makan lah, awak pun makan. Tu cak ayam. Bapak mentua makan dulu, panggil abang makan. Bah, makan bah, jom makan sama-sama bah. Ayo bah, makan bah. Pujuk orang tu makan sama-sama. Sikit pun tak apa, jom makan. Kalau isteri pula kata, tak apa abang makan lah dulu, abang lambat lagi. Cuba bahasakan, tak apa, lambat pun abang nak makan dengan abang, nak makan dengan abah. Baru macam mana you treat orang tua sekarang ni, macam itulah besok awak akan dapat layanan daripada menantu. Ya, karma is real kata orang. Hukum dunia itu tak boleh siapa elak, dia akan datang balik. Itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah di tempat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua. Abu Bakar adalah rakyat dia, so dia bagi Rasulullah, bagi Abu Bakar minum dulu. So jadi pemimpin, rakyat dulu, jangan kau sapu dulu. Bagi dulu. Bagi Abu Bakar takut-takut minum, takut habis. Abu Bakar minum sikit, bagi kat Rasulullah. Tak, minum lagi, kata Rasulullah, minum lagi. Bagi cukup. Tak jadi 100-200 ringgit, bagi cukup. Bagi cukup. Betul-betul cukup. Siapa cakap Malaysia miskin?
Beritahu saya. Hentikanlah cerita-cerita mitos kata Malaysia ni miskin, Malaysia ni kaya. Cara menguruskan kekayaan itu yang perlu kepada kebijaksanaan. Penguasaan, kan, termasuklah kasta, termasuk LHDN, termasuklah GLC. Kalau bayar mengikut kutipan dan diperkemaskan lagi, tidak ada ketirisan, saya rasa banyak yang kita boleh uruskan dengan lebih bijaksana. So maksudnya saya nak cerita susu kambing tadi. Musim-musim pilihan raya ni bahaya tuan-tuan. Statement-statement ni kan tuan-tuan tiba-tiba ambil part itu je. Ingat pesanan Rasul, ingat pesanan Ustaz Farid. Pesanan saya daripada Quran, daripada ajar apa yang Nabi SAW tinggalkan. Semua orang perlu mendapat nasihat, tak kira rakyat, tak kira pemimpin. Semua harus dinasihatkan. Tanggungjawab saya sebagai pendakwah. Sebab itu saya tak masuk mana-mana parti politik. Dan saya tak mahu, sebab saya nak bercakap pada semua orang, biar nasihat saya sampai kepada semua orang. So ingat, siapa saja you, di mana saja kedudukan, di mana saja pangkat dan jawatan, ada tanggungjawab. Buat betul-betul. So itu yang Nabi SAW tunjuk. Bila mana disuruh bagi susu. Sampai satu tahap riwayat itu sebut Abu Bakar disuruh minum lagi sampai satu tahap bila Abu Bakar berulang minum, Rasulullah yang sedawa. Kan kita biasa cakap, kalau you makan macam I makan, kan? Kita banyak bohong. Tapi yang ni betul-betul Abu Bakar minum, Rasulullah sedawa. Rasulullah yang sedawa. So punyalah hebat nilai persahabatan dan persaudaraan. So tuan-tuan ingat, itu yang berlaku di suatu lembah padang pasir, kisah Ummu Ma'bad bersama Rasulullah SAW, yang menjadi pengajaran untuk kita. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi buat 3 benda. Nabi buat masjid, Nabi saudarakan Ansar dan Muhajirin, Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah. Nabi buat masjid menjadi tempat untuk mengumpul kekuatan hubungan kita dengan Allah, belajar, menuntut ilmu, memperelokkan akhlak, mempertingkatkan lagi kualiti ibadat. Masjid, surau, datang, belajar, hadir kelas-kelas pengajian, libatkan diri dalam gotong royong membangunkan masjid, derma ke, aktiviti ke, libatkan. Jangan pernah lihat masjid ini untuk sekumpulan orang, kita tak pernah terlibat. Kita kena libatkan sama-sama, biar kewujudan kita itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Letak tepi, kalau you ni pengarah, you ni ada jawatan, letak dulu di pejabat. Letak bila sampai di taman kita ni, tak ada dah. Kita adalah saudara, kita adalah satu, hidup sebagai masyarakat yang biasa. Yang pertama Nabi buat, masjid penting. Masjid menjadi pusat pelbagai aktiviti. Yang keduanya, Nabi saudarakan Ansar dan Muhajirin. Apa erti sebuah masyarakat kalau tak ada nilai persaudaraan? Tuhan janji tuan-tuan, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalaulah ahli sesuatu negara, sesuatu daerah, sesuatu kampung, sesuatu bandar beriman, ada hubungan baik dengan Allah, persaudaraan, persahabatan bagus, Tuhan akan limpahkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan kena tahu, di antara punca kenapa rezeki kita semakin sempit, sebab kita berhentakan antara satu sama lain. Ini sunnah. Bukan Farid Rawi cakap, Quran cakap. Kalau lagi kuat orang Melayu, orang Islam kita ni bergaduh, lagi sempit rezeki kita tuan-tuan. Tak percaya tengok. Bila you ada persaudaraan, persahabatan, maaf-memaaf, you boleh botol ansuk, masa tu tengok Tuhan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Itu yang kedua, Nabi bina antara Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, Nabi suruh orang Islam berniaga, supaya pasar Madinah ini yang masa Nabi berhijrah dikuasai oleh orang Yahudi, boleh dikuasai pula oleh orang Islam. So itu di antara elemen paling mustahak Nabi bina bila Nabi sampai di Madinah. Tuan-tuan, itu saja daripada saya untuk kali ini. Semoga perkongsian ini ada manfaat dan ada panduan dan juga yang boleh jadikan sebagai tunjuk ajar dalam kehidupan kita. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.